Ini kelebihan keluar pada waktu pagi dan petang di jalan Allah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepagi di jalan Allah atau sepetang lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada padanya ataupun segala isinya. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, wal ghadwatu yaghduha, sepagi yang seseorang itu keluar, seseorang hamba itu keluar fi sabilillah, terlebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan segala isinya ataupun apa-apa yang ada padanya. Riwayat daripada Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ghadwatun aw rawhatun, sepagi ataupun sepetang fi sabilillah, khairum minad dunya wa ma fiha. Lafaz dia saja beza sedikit. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana ada beberapa orang dari kalangan umatku, perawi mengemukakan hadis terusnya, dan di dalam hadis itu dia ada menyebutkan wala rawhatun fi sabilillah, sesungguhnya sepagi di jalan Allah ataupun sepetang, khairum minad dunya wa ma fiha. Semua tadi riwayat daripada Abi Ayyub pula, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepagi di jalan Allah ataupun sepetang lebih baik daripada apa-apa yang dinaiki matahari, yang di dunia. Apa-apa yang matahari naik dan jatuh padanya, iaitu dunia lah. Riwayat daripada Abi Ayyub lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betul-betul sepertinya, seperti tadi. Ini bab menyatakan apa yang Allah sediakan untuk orang yang berjuang di dalam syurga berupa darjat-darjat. Yang darjat di dalam syurga yang Allah janjikan, yang Allah sediakan kepada pejuang. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aba Sa'id, sesiapa yang redha dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dengan Nabi, dengan Muhammad sebagai Nabi, pastilah dia mendapat syurga. Abu Sa'id suka apabila mendengar kata-kata Nabi SAW itu. Dia pun berkata, a'idha alayya ya Rasulullah, ulangi lagi kepada saya wahai Rasulullah. Thumma qala fafa'ala, Nabi SAW pun ulang pula. Kemudian baginda bersabda, wa ukhra, seperkara lagi. Dia angkatkan 100 darjat di dalam syurga untuk seseorang hamba. Antara setiap 2 darjat itu seperti mana antara langit dan bumi. Qala, Abu Sa'id bertanya, wa ma hiya, apakah yang seperkara lagi itu yang menyebabkan seseorang itu mendapat darjat begitu tinggi dalam syurga itu? Wahai Rasulullah, qala al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah, beliau menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan sahabat, lalu dia menyebutkan kepada mereka tentang jihad, bahawa sesungguhnya jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah itu adalah sebaik-baik amalan. Maka bangunlah seorang lelaki, dia bertanya, wahai Rasulullah, apa katamu, bagaimana kalau saya terbunuh fisabilillah? Adakah akan dikefaratkan, dihapuskan dosa-dosa saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika engkau terbunuh fisabilillah dalam keadaan engkau sabar, engkau ikhlas, terus marah, tidak lari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta, bagaimana kamu kata tadi? Qala, orang itu menjelaskan, bagaimana kalau saya terbunuh
fi sabilillah, di jalan Allah, adakah akan dihapuskan dosa-dosa saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dalam keadaan engkau sabar, ikhlas, mara ke hadapan, tidak lari kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril telah menceritakan perkara ini kepadaku. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah, katanya ada seorang lelaki pergi ataupun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, bagaimana kalau saya terbunuh fi sabilillah, sama seperti makna hadis Laith yang tersebut tadi. Yang ni hak seterusnya supaya tadilah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi dia ni menambah salah seorang daripadanya menambah daripada yang seorang lagi, iaitu ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar, dia pun tanya, bagaimana in darabtu bi sayfi, kalau saya tetap dengan pedang saya ini, bermakna hadis al-Maqburi, yang sama seperti hadis Maqburi yang telah tersebut sebelum ini, yang ni hal lain-lain. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diampunkan segala dosa orang yang mati syahid itu kecuali hutang. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuh di jalan Allah itu menghapuskan segala sesuatu kecuali hutang. Ini bab menyatakan bahawa ruh orang-orang yang mati syahid itu berada di dalam syurga, dan mereka hidup dalam keadaan diberi rezeki dari sisi Tuhan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Masruq, beliau berkata, kami pernah bertanya Abdullah tentang ayat ini, yaitu yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu ingat orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Qala ama, Abdullah berkata, ketahuilah, sesungguhnya kami pernah bertanya tentang perkara ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, arwahuhum, ruh mereka berada di dalam perut, dalam rongga burung yang hijau, laha qanadil, yang ia mempunyai qandil, lampu-lampu tergantung di arasy, tasra'u binal jannah haitsu sya'at, ia bebas ke mana-mana tempat yang ia mahu di dalam syurga itu. Thumma ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian ia kembali kepada lampu-lampu yang tergantung itu. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'atan, Tuhan melihat sekali kepada mereka. Asal maknanya ittala' itu Tuhan menjenguk sekali kepada mereka. Lalu bertanya, adakah kamu mahu apa-apa? Qalu, mereka menjawab, apa lagi yang kami mahu dalam keadaan kami bebas kemana saja di dalam surga ini? Tetapi Tuhan tetap bertanya mereka 3 kali. Bila ahli syurga itu, orang-orang yang mati syahid itu fikir, dia yakin bahawa mereka tidak akan dibiarkan, bahkan akan terus ditanya, maka mereka berkata, hai Tuhan, oh Tuhan kami, oh Tuhan, kami mahu Engkau kembalikan ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, supaya kami terbunuh di jalan Engkau sekali lagi. Falamma ra'a, bila Allah nampak bahawa mereka tidak mempunyai apa-apa hajat lagi, turiku, barulah mereka dibiarkan, ditinggalkan begitu, yakni tidak disoal lagi. Ini bab kelebihan jihad dan riba, berjaga di sempadan. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seorang lelaki pergi kepada Nabi SAW. Dia bertanya, siapakah orang yang paling afdal, paling baik? Nabi SAW menjawab, seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan nyawanya. Qala, perawi berkata,
Orang itu kata, man, thumma man, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, seorang mukmin yang berada di mana-mana lereng gunung, di mana dia menyembah Allah Tuhannya dan meninggalkan manusia. Takut-takut mereka akan mendapat kejahatannya. Dia meninggalkan manusia supaya manusia terhindar daripada kejahatannya. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, ada seseorang bertanya, siapakah manusia yang paling afdal, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, yaitu orang mukmin yang berjuang dengan nyawanya, yakni dengan jiwa raganya dan harta bendanya di jalan Allah. Qala, perawi berkata, thumma man? Qala, thumma man, yakni apa ni orang tu? Orang tu tanya tadi, dia kata, thumma man, kemudian siapa? Nabi SAW menjawab, rajulun mu'tazilun, yaitu seseorang yang menyendiri di mana-mana lereng gunung, di mana dia menyembah Allah, yaitu dia menyembah Allah dan meninggalkan manusia supaya mereka terhindar daripada kejahatannya. Riwayat daripada asal lagi itu, warajulun fi syi'bin, dia tidak kata walam yaqul thumma rajulun. Tadi dengan thumma rajulun, ni warajulun fi syi'bin, itu beza dia, itu saja. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, antara kehidupan manusia yang terbaik ialah seseorang yang sentiasa memegang tali kudanya untuk berjuang di jalan Allah. Dia akan terbang berada di atas belakang kudanya bila saja dia mendengar pekikan ataupun riuh rendah peperangan. Tara alaih, dia akan terbang di atas kudanya itu dengan maksud mencari kematian, dengan maksud dibunuh ataupun kematian di tempatnya ataupun ini yang kedua, yaitu seseorang yang ada di kalangan sekumpulan kecil kambingnya di puncak gunung, di puncak mana-mana gunung ini, ataupun di lembah, mana-mana lembah ini, yuqimus salata, dia mendirikan sembahyang, memberi zakat dan menyembah Tuhannya sampai mati. Laisa minan nas illa fi khair, dia manusia hanya mendapat kebaikan sahaja daripadanya. Jadi kedudukan dia tu terhadap manusia adalah baik sahaja, tetap baik. Riwayat daripada salah lagi seperti juga, mislahu, seperti juga. Dalam riwayat satu lagi dia kata fi syi'batin min hadhihi syi'a, gitu, bukan wadin min hadhihi al-awdiyah. Dan hak satu lagi serupa juga, cuma dia kata fi syi'bin min asy-syi'a, gitu. Tak apalah, kita tengok. Hadis yang mula-mula kita baca ni dalam bab yang mula-mula pada malam ni, iaitu tentang kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah. Tak kira pagi ke ataupun petang, serupa je. Tengah hari ke, serupa je. Ayatnya ada masa dia lah, masa keluar. Masa keluar, beramai-ramai pergi perang tu boleh jadi biasanya pagi petang, tidak semestinya pagi petang saja. Tengah hari ke, tengah malam ke, kalau patut keluar malam, tetap ada kelebihan dia. Ni nak menceritakan kebiasaan. Apa kelebihannya? Iaitu kalaulah Allah SWT bagi tahu kepada kita, nampak kepada kita, kita akan nampak lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itulah satu. Mana kalau Allah SWT tunjukkan kepada manusia ni, dia akan nampak begitu bernilainya pahala yang diberikan kepadanya, sehingga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Setara tu. Satu. Yang keduanya, Allah SWT menyediakan lebih baik, menyediakan untuk dia dalam syurga.
hak lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala apa yang ada di dunia. Itu yang dicadangkan untuk dia dalam syurga. Dalam syurga. Bukan yang Allah SWT tunjukkan. Tadi kalau Allah SWT tunjukkan, dia akan nampak lah. Dia akan nampak bahawa yang Allah SWT berikan kepada dia itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, segala apa yang ada dalam dunia. Itulah mana kelebihan dia nya. Kelebihan dia. Jadi kelebihan dunia ni setara mana, seperti kita maklum dah lah. Seperti kita maklum lah. Setara mana dunia ni pun nak dapatnya susah. Nak dapat sebuah rumah misalnya, nak dapat tanah beberapa ekar pun susah dah. Kerja sepanjang hayat nak dapat waktu. Waktu pun berapa sangat je, tapi habis ring dah kita dalam dunia. Hak tentu jamin lebih baik daripada dunia. Bukan 10 hektar tanah, bukan 5 buah rumah, banglo kita kata, mahligai, bukan. Dunia dan segala isi. Tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Tapi Allah SWT tidak tunjukkan. Kalau tunjuk, tidak kerana percaya kepada perkara gaib lah pula. Kerana nampak benda jugalah, nampak benda juga. Hak tu dia tak tunjuk. Itulah menjadi ujian kepada kita. Dan hak ni memang betul. Kena percaya betul. Percaya tak betul, rusak. Itulah akidahnya. Itu akidah. Memang lagu tu. Akhirat tu lebih baik lagi daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam Quran apa sebut? Akhirat tu lebih baik bagimu daripada hak dulu. Hak dunia ni. Sebab apa? Kalau lebih pun hak dalam dunia ni, dia akan musnah, akan binasa, akan hilang. Ataupun kalau tidak begitu pun kita tinggal dulu lagi. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada pada kamu tu akan lenyap. Wa ma'indallahi baq. Hak ada pada Tuhan tu saja yang kekal, yang ini berupa pahala dan kebajikan kita. Itulah kelebihannya berjuang di jalan Allah. Kelebihannya. Kalau kita tengok di sini, lebih kurang ya, hadis tu serupa je. Kalau orang tu kebetulan dia ada peluang, Allah SWT beri peluang ke dia. Misalnya di Palestin, itu peluang ada tu. Allah SWT beri ke dia. Walaupun dari segi dunia nampak tak molek kan, nampak susah lah, jerit sana sini, kita tengok meraungnya budaknya, sakit jiwanya, macam-macam lah akibat dia. Tetapi di sebalik peluang yang Allah SWT bagi kepada orang Islam, jelas dah waktu tu. Hak lagu tu lah orang panggil fi sabilillah. Hak lagu tu lah. Sebab keadaan ni. Tapi kena lawan. Kena lawan. Jangan berasa kesal, jangan berasa sedih. Bapa Tuhan lahirkan kita di sini, tidak lahirkan di Malaysia misalnya, yang senang amat. Bapa tak boleh lagu tu. Orang hak sana, hak sana tu kena gitu. Hak orang Islam, hak lain seluruh dunia kena bantu. Tak bantu dosa. Gitu. Kalau bantu boleh pahala jugalah, bolehlah juga, walaupun tidak setara dia. Bukan di sana saja, di mana-mana. Di mana-mana. Orang yang nak menegakkan agama Allah, nak menegakkan Islam, tiba-tiba dia terpaksa bertemu dengan pihak yang tak mahu kepada Islam. Sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, support di mana-mana. Itu makna pada hakikatnya di jalan Allah. Pada hakikatnya di mana-mana. Tidak kata di Palestin saja. Palestin itu hak teriak lah, kita kata hak teriak di mana-mana pun lagu tu. Jadi peluang kepada dia. Kita kata bangat mati pun masuk syurga lalu. Itu hakikatnya. Bangat mati muda lagi, budak kecil lagi. Baru balik kita kata dosa nak sebanyak mana sangat, pahala pun nak sebanyak mana sangat. Boleh. Ada orang yang cepat kaya, dia boleh. Tuhan beri lagu tu. Itu kepercayaan orang Islam. Dia kena begitu.
Mana kalau cepat mati, cepat boleh hadiah. Bukan maknanya cepat mati tu mati dengan cara lagu tu satu kehinaan, satu penyesalan, tak dapat dunia. Tidak berlaku gitu. Baiklah. Lepas tu apa yang Allah sediakan untuk orang yang berjuang? Apakah darjat dalam syurga? Dalam syurga. Iaitu Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi SAW pernah kata kepada dia, sesiapa yang redha tu puas hati, tak ada rasa tak puas hati, gapo-gapo pun hak Allah SWT bagi, ini daripada Tuhan. Redha dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, puas hati, tak puas hati, tak ada ragu. Muhammad sebagai Nabi, hak ni ikut tadi, puas hati, mestilah dia mendapat syurga. Orang yang lagu ni maknanya dia beriman betul lah. Kalau lagu tu, kalau ada buah tak puas hati, itu tidak beriman lagi. Kalau ada buah tak puas hati dengan Nabi, tak puas hati, tak beriman lagi. Orang beriman ni tak ada tak puas hati. Gitu. Ni makna hak asas ni. Walaupun dia sebut gini, ni asas benar. Dia kena puas hati, tak boleh tak puas hati. Walaupun orang biasa, walaupun orang biasa sakit, dia tetap puas hati dengan Allah SWT. Bui, terima. Mak dia mati ketika dia masih kecil, terima. Ayah dia mati, terima. Pak sakit, terima. Puas hati dengan Tuhan. Tuhan bui. Begitu. Lagu tu lah. Mana tak ada duduk muskil Tuhan tidak adil ke, Tuhan gapo ke, orang lain tidak lagu tu. Pak muda mana mak pak duduk cara dia ni tak ada mak pak, tak ada muskil. Puas hati, adalah tu hikmah Tuhan. Dan kita tengok begitulah kenyataannya. Kalau ada, kadang-kadang tak jadi. Hak tak ada tu jadi, hak tak ada tu jadi berdikari, mikir kuat. Itu makna redha dengan Tuhan, redha dengan Islam. Bangga dengan Islam. Tidak kata bila orang kata Islam ni jahat, Islam ni gitu, kita pun jadi hina diri, tidak bangga. Jadi takut, jadi terpengaruh dengan orang. Tidak lagu tu. Maka kita bangga dengan agama kita. Kita puas hati dengan ajaran Islam yang memang lagu tu. Tak puas hati Islam, ikutlah dia suruh gapo pun kita puas hati. Kalau lagu ni mesti dia mendapat syurga. Abu Sa'id pun sukalah bila dengar. Dia minta suruh Nabi ulang lagi wayak ke dia. Dia nak dengar Nabi SAW wayak. Yang keduanya dia nak ingat molek, didengar molek, jelas molek. Apa yang Nabi SAW kata kepada dia tu, Nabi SAW ulang pula lah. Dan dia minta tu. Lepas tu Nabi SAW kata, sah lagi. Dia kata, hak sah perkara ni, hak tadi masuk syurga ya, masuk syurga. Hak sah perkara lagi ni, dia nak rakyat kelebihan ni, orang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, iaitu seorang hamba Allah SWT angkat darjat dia 100 darjat dalam syurga. Antara setiap satu darjat tu sejauh langit dan bumi. Setara tu. Dia pun tanyalah, gapo dia hak selagi tu wahai Rasulullah? Nabi SAW pun kata, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah tu begitu besar sekali pahala dan istimewa kedudukan darjat dia. Maknanya kepada orang lain tu, dia akan nampak serupa nulu bawah lah. Seperti nampak bumi, duduk atas langit nampak bumi. Sebab duduk atas bumi nampak bintang. Dia duduk sana, dia tengok orang bawah dia jauh. Itu satu, makna dia jauh, beza dia. Yang keduanya, tingkat-tingkat dalam syurga tu tinggi. Bukan seperti tingkat bangunan dalam dunia ni. Kadang-kadang tu kita jamah pesapa, bumbung tu jamah, hola tangan pesapa. Ni dak. Nak ayatnya luah. Seluah tu hak siapa? Hak dia. Kalau hak dalam dunia seluah hak tu ruangan tu jelah. Hak dia aja. Lepas tu kalau jatuh, hak parak lah kata. Kalau jatuh, kalau mutuh bangunan, tak ada selesa, tak ada aman, dalam keadaan bimbang sama.
Kalau salahnya anak, enggak ada lagi, jatuh rata tu, matilah. Itu keadaan adalah dunia. Walaupun mahal, kata kau ada atas kau mahal, tak apalah tu, tapi tetap ada tak suka dalam keadaan bimbang. Berbeza dengan dalam syurga, tidak gitu. Mana tiap-tiap satu tingkat tu hak dia. Mana antara tu dia bebas, nak pergi mana-mana bebas. Bukan setakat nak jalan kaki saja tak dah. Nak pergi mana luah bebas. Tu makna hak dia boleh. Hak ni bagi orang yang berjuang fi sabilillah. Yang ni apa makna berjuang fi sabilillah? Yang ni orang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah. Tak kira dengan apa cara. Tak kira dengan apa cara. Dengan perang, itulah hak zahirnya. Kemuncaknya sebab mati selalu nampak, mati. Ataupun dengan cara yang lain, dengan cara ilmu kau, dengan cara berlawan, bergelut dengan sistem hak ada ni, tak cara. Kita nak menegakkan Islam, nak ekonomi Islam, payah. Payah pun kita usaha sebanyak biar boleh tegak ekonomi Islam, biar semua orang pakai, biar orang nampak hak ni hak paling boleh. Itu jual cara dia. Hak dia jual cara dia masing-masing. Ada kepada dia ilmu gapo ada guna tu fi sabilillah berlaku. Cuma kena niatlah fi sabilillah, kerana Allah, bukan kerana nak suhu, bukan kerana nak gaji besar. Kalau boleh hak tu tak apa, hak tu sampingan, bukan matlamat. Kalau boleh hak tu tak apa, seorang nimah lah. Boleh hak tu tak apa, tapi bukan matlamat. Matlamatnya kerana Allah, untuk menegakkan agama Allah. Dapat ghanimah tak apa, kaya-raya sepuluh sahabat tu kaya jadi jutawan kerana perang sampai itu tak apa, tapi dia bukan maksud tu. Bila kaya tu bukan kata dia tak pergi semacam. Itu bezanya. Yang ditunjukkan oleh sahabat kalau kita kan kaya tak silah, takut dia lah, senang ni kan. Dia tidak menikah ramai tu, menikah tu suku tu, tapi pergi semacam. Tidak seperti kita kalau menikah ramai takut nak tinggal bini ramai ni, susah. Dia tidak. Menikah tu untuk zuriat, untuk orang yang menyambung usaha dia buat kerja Islam. Tu kalau ramai anak, kau ramai lagi, tapi dia buat kerja semacam, pergi berjual semacam. Bukan kata dah kaya, dah bini ramai dia tak pergi, tidak lagu tu. Itu beza. Di situ kita nampak semua dia buat ni kekayaan, kau kahwin, kau apa, bukan kerana dunia. Sebab apa? Tidak menghalal dia. Bahkan orang dulu kalau siapa tak pergi perang tu tak boleh tu. Misalnya anak saya Abu Bakar Abdullah nama dia. Abu Bakar suruh cerah dengan bini dia. Pasal apa? Mula pergi perang, lepas bini comel terlanjut ni tak jadi slow. Sayyidina Abu Bakar suruh cerah. Nabi SAW tahu. Bila orang rakyat kepada Nabi SAW kata tak apalah, betul lah tu. Lagu tu cara. Lepas tu tak boleh makan, tak kena tidur lah kita kata. Berjanji kalau klik baik jangan terhalal pergi perang. Tak apa, janji. Apa dia klik baik lah, klik baik pergi perang mati dia. Lagu tu ayuh pada masa tu sahabat so cerah. Kalau kerana ni dunia ni, ikatan dunia. Siapa dia? Nama bini dia Atikah. Atikah yang kemudiannya jadi isteri kepada Zubair bin Awam, kemudiannya jadi isteri kepada Sayyidina Umar, dan beberapa orang sahabat. Mula-mulanya dia menikah sama muda dengan anak-anak Sayyidina Abu Bakar. Gitu orang dulu mikir. Sebab tu Islam di zaman dia tu cepat naik, kuat. Sebab apa? Lagu sani fi sabilillah. Ini bab orang yang terbunuh di jalan Allah, dikefaratkan itu maksudnya ditutup. Kafara dalam bahasa Arab, kalau perkataan itu kafara, dia mesti ada makna tutup, tudung, lindung. Dia mesti ada makna itu. Misalnya kafara. Kafara iaitu sesuatu yang menutup dosa kita, menudung dosa kita. Itu kafar. Kufur
kafir. Dia tutup nikmat Allah. Sepatutnya nikmat Allah tu kita syukuri. Dia tuduh, biar tak nampak. Jadi sehingga tidak perlu bersyukur. Dia ada juga tu kafir. Petani tu bahasa Arab kata kafir. Sebab apa? Dia ambil benih tu kan, biji tu dia susuk dalam tanah. Dia ada makna tu. Semua ada makna. Serupa juga kafarah ni. Dikafarahkan, yakni dihapuskan, ditudung dosa-dosanya, kecuali hutang. Hutang kalau ada tak boleh. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Qatadah, dia kata Nabi SAW pernah berucaplah di kalangan sahabat, antara hak dia sebutnya iaitu berjihad fisabilillah. Hak itulah amalan hak paling utamanya, dan beriman dengan Allah. Maka bangun satu orang, dia berkata, lagu mana kalau saya mati fisabilillah, adakah dosa-dosa saya akan dihapuskan ataupun ditutup? Ditudung. Nabi SAW kata, ya, kalau kamu mati di jalan Allah, dibunuh di jalan Allah dalam keadaan, tapi dia ada sebut dalam keadaan ni, dalam keadaan kamu sabar, kamu ikhlas, kamu marah ke hadapan, tidak lari. Lepas tu Nabi SAW tanya orang tu, lagu mana kamu kata saat ni? Mu tanya ke dia tak? Padahal dia tahu dah, dia jawab dah saat ni. Dia tanya pula, apa kamu tanya saat ni? Orang tu pun kata pula lah, lagu mana kalau saya terbunuh fisabilillah, adakah dosa-dosa saya akan terhapus? Nabi SAW menjawab, ya, dalam keadaan sebab tadi juga lah, tujuan dia nak menarik perhatian sebab tadi. Cuma dia tambah, kecuali hutang. Tadi dia tak sebut hutang. Dalam keadaan kau marah ke hadapan, tidak lari. Yang kedua ni bila dia tanya, dia tambah, kecuali hutang. Saat ni Jibril mari royak kat aku, kata dia. Mula-mula tadi tak royak, sekat tadi aku tahu. Lepas pada tu aku tanya balik kamu tu, Jibril mari royak hutang. Kalau ada hak ni tak boleh, hak ni tak boleh tutup. Adakah hutang saja ataupun hak orang? Itu khilaf ulama. Ramai ulama mengatakan hutang saja. Ada pula yang lain mengatakan tidak, hak ni maksud hak manusia, isyarat kepada hak manusia. Kalau kita ada kena mengena dengan orang, walaupun tidak dalam bentuk hutang kok, dalam bentuk kita tipu dia, hak berkait dengan hak dia lah, bukan hak kita. Serupa hak ni tak boleh. Ada berjual apa, mati syahid pun tak ke mana. Tak boleh. Tidak di berikan kelebihan ni, iaitu mengkefaratkan dosa-dosa dia, tak ada. Ini hadis ini mengingatkan kepada kita bahawa hak manusia itu perlu sekali dijaga. Tetapi kalau hak Allah, dosa kita dengan Allah SWT itu tak apa, mudah kira. Tapi kalau hak manusia tak boleh main. Dengan sebab itu kena mikir habis-habis apabila nak buat sesuatu kesalahan hak berkait dengan manusia. Sebab apa? Hak ni lebih berat lagi. Dia lebih berat lagi. Sebab itu dalam rukun taubat tu kan ada 3. Kalau dengan Allah, kalau hak dengan manusia, dia ada 4. Tambah sekali lagi, iaitu kena bagi balik lah hak dia. Kalau selagi kita tak boleh kelik, tak sedut menyesal lah. Tak usah kita duduk tak tipu dalam orang lain. Lepas tu kita berazam tak sedar, tapi hak tadi kita tak sesat, tak lepas. Dia kena pergi kelik. Kalau kita ambil 1000 kelik, kita buta 1000 pergi 1000. Lepas pada tu baru taubat, baru jadi. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tak bayar tu, jadi dalam bentuk hutang itu hak biasalah. Di sini yang lebih munasabahnya tidak hutang saja, yang berkait dengan benda-benda lain lah, hak manusia. Dan disebutkan di sini dalam keadaan sabar. Sabar tu lagu mana? Kalau mati kena sabar. Mana kena tikai tu nak boleh mati tu sakit kalau. Kena bedil, kalau kena bom hacur selalu tu kita kata sesalah hak zahir dunia ni. Ni kalau hak sakit. Dengan sebab itulah ada zaman Nabi dulu pun ada kan. Dulu kita sudah jumpa dah hadis. Dia tak boleh nak dia pun ambil pedang, dia tekan sampai tembus.
dada dia ni tubiak di belakang, mati. Nabi SAW kata masuk neraka. Masuk neraka. Tak boleh. Dia kena sabar. Ada hak sakit beberapa bulan, lepas pada pergi-pergi tu sakit, luka semacam. Tak boleh, kena sabar. Kena sabar. Muhtasib, ikhlas pula. Begitu ikhlas. Kalau tidak ikhlas tak boleh. Hak lagu saat ni. Muqbil ghairu mudbir. Marah ke hadapan, tidak lari. Kalau lari nak ambil langkah saja tu tak apa. Ni lari terus. Hak tu tak boleh. Lari terus. Tu tak boleh. Dia kena marah ke hadapan. Cuba bayangkan dengan adanya semangat ni, macam mana orang Islam ni nak kalah? Macam mana orang Islam ni boleh dihapuskan? Tak boleh. Tak boleh. Orang tak faham tu. Sebenarnya kalau dia cuba menghapuskan Islam dengan cara keras lagu tu, dia tidak faham. Dia tidak tahu kau kuat Islam dengan cara lagu. Usah kita tengok zaman sahabat, sampai sekarang ni pun berapa ramai lagi orang kita yang cuba kita tengok tak takut mati. Tak takut mati. Cuma kelemahan kita adalah kelemahan kita. Orang Islam adalah hal tu. Kelemahannya tak cukup alat senjata apa tak cukup. Ya, betul. Kelemahannya tidak ada kesatu paduan umat Islam. Ya. Itu kelemahan. Kelemahannya negara ada pada nama saja tapi tak buat kerja. Ya, itu kelemahan kita. Tak dapat tidak kena ngaku. Sebab sampai Nabi dulu besar kerajaan, bukannya banyak. Daripada hak besar tu kau besar. Kita ni, keadaan kita ni daripada hak banyak kau sikit. Gitu. Hak sikit tu pun tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Dan itulah keadaan. Tak jelas. Tak jelas. Banyak perkara lah. Kita usah kau nak ambil negeri orang. Nak buat orang ni bahagia jadi Islam. Dan orang berasa bertuah Islam tu pergi ke tempat dia usah ke situ. Orang Islam sendiri pun tak faham lagi sistem Islam. Dia ada berasa sistem lain dia lebih molek. Dari segi undang-undangnya, dari segi gap-gaponya dia berasa lebih molek. Tak secah kau kafir lah. Itu kelemahan kita. Kelemahan tu ada pada kita. Negeri ada. Misalnya Singapura, boleh kau orang? Pakistan dulu ada barat, ada timur, boleh kau orang? Kau sikit ada. Kau cabut ada. Cuba kita perhati dalam sejarah. Daripada satu mula, satu khilafah jadi pecah-pecah, puak-puak. Kalau Syria duk cara ke Bukit Golan dia tu cara dah lain. Kalau Syria duk timur tu dia hak lain tak cara lain. Setara tu keadaan. Tapi kalau kita perhati nasabahlah, nama OIC nama saja. Nah, baik. Kalau Syria Hafiz Al-Asad tu apa dia? Puak-puak Nusairi tu Syiah yang lebih teruk lagi daripada Syiah Imam 12. Tak baik. Dulu benar di mana-mana. Teruk lah. Benazir tu Syiah juga. Nama yang Islam tu laki dia pun serupa. Politik ni pada hakikatnya duduk di tangan musuh. Dia boleh letak orang ni jadi, orang ni jadi keadaan negeri kita. Dia boleh letak orang ni jadi Perdana Menteri. Dia kira dia boleh naik. Gitu keadaannya. Lepas pada tu masing-masing takut. Jaga melera dia. Jadi bila melera dia tu tak senyap. Senyap topah Mesir kau gapo kau senyap. Tak ada. Gitu keadaan. Banyak saja. Hak ni lah hak Nabi SAW kata dulu seperti buih lagu ni. Nyata benda, nyata benar. Padahal negeri kaya-kaya. Negeri kaya-kaya, orang ramai. Subur negeri. Tapi gitu keadaannya. Pasal apa? Pasal banyak perkara yang tak kena lah. Tu alik tak kena kita. Kita nak cara sembahyang hajat. Sembahyang hajat pun tak terima doa ke dia. Kita banyak tak betul. Tak betul lagi. Sebab tu kena betul dulu. Betul. Banyak orang tak betul kita ni. Wah tu gak kerah sembahyang hajat. Lepas tu tak jadi nak kata kan. Kena tahu juga doa-doa ni ada ketika Tuhan makbul, ada ketika tidak. Hak tidak makbul tu lagu mana? Kena tahu juga kat tu. Dia tak padan dengan hak tu, dia kena buat lebih lagi. Dia kena buat lebih lagi. Hak utamanya ikhlas kita dengan Allah, redha kita. Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi sebagai Muhammad sebagai Nabi. Redha hak tu. Ni keadaannya tidak redha lagi hak tu. Hakikatnya
Walaupun kata tu, iyalah kata, tapi hakikatnya tidak gitu. Kalau redha, dia puas hatilah, dia pakailah cara Nabi tu. Dia pakailah cara Nabi, tapi keadaannya tidak gitu. Tak apalah. Maknanya kalau hak kait dengan manusia ni susah, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu riwayat daripada Abi Qatadah lagi seperti tu juga. Hak salah lagi pun seperti tu juga. Maknanya lagu mana kalau saya pergi tetok dengan pedang saya, yang ni saya pergi perang, lepas pada tu saya mati kena bunuh. Gitulah. Serupa tadi juga. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, diampunkan segala dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Mana kalau dia ada hutang. Kalau dia ada hutang. Hak tu tidak diampunkan dosa dia. Dosa dia dengan Allah SWT tergantung. Tak ada keistimewaan dia. Bukan apa ni hutang saja, lain-lain pula betul seperti kita kata tadilah. Habis itu. Ini bab menyatakan roh-roh orang mati syahid itu dalam syurga. Dan mereka itu hidup. Kita sudah baca dah hadis tadi. Baru ni sudah jumpa dah hadis. Dalam bab apa? Dalam bab fadlil jihad wal khuruj fi sabilillah. Kelebihan jihad dan keluar di jalan Allah. Di bawah bab tu ada syarah Imam Nawawi tu wa an apa ni? Situ. Cuba tengok wa an udkhilahul jannah. An udkhilahul jannah. Yang ni Tuhan jamin untuk memasukkannya ke dalam syurga. Yang ni orang yang mati syahid. Masuk dalam syurga tu bila? Tu dia ada sebut. Qadhi Iyad, Imam Nawawi ni rajin dia ambil Qadhi Iyad. Dia kata boleh jadi maksud masuk syurga ni pada ketika dia mati masuk lalu dalam syurga. Itu sebab apa dia kata? Sebab dalam Quran Allah SWT sebut ayat yang kita baca tadi. Yang kedua, boleh jadi juga masuk syurga ni sesok. Bukan selalu, tapi sekali dengan orang-orang yang masuk dahulu ke dalam syurga. Dia ni masuk sekali dengan itu, tanpa hisab dan tanpa menerima azab terlebih dahulu supaya orang-orang lain. Sebab apa? Sebab kalau ada dosa pun Allah SWT tutup dosa tu, hapuskan dosa tu. Gitu. Di sini pun lebih kurang tu juga. Lebih kurang tu juga perbahasannya, iaitu hak kata masuk tu, masuk syurga tu masuk bila? Kita tengok. Di sini dalam syarah dia ni dia sebut pula. Dia kata dalam hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang pertamanya, syurga ni sudah ada dah, bukan tak ada lagi. Dan inilah pegangan ahli sunnah. Syurga ini ialah syurga hak Adam tu duduk dululah. Syurga hak Adam duduk dulu, bukan syurga lain. Di situlah, iaitu syurga yang mana orang-orang mukmin besok lepas pada mahsyar besok akan masuk syurga tu. Syurga tu bukan syurga lain. Syurga hak Nabi Adam dululah, bukan syurga lain. Itu perkara yang kedua. Ini adalah ijma' ahli sunnah. Gitu. Yang ni orang yang kata syurga tu bukan syurga hak Nabi Adam dulu, bukan syurga hak orang-orang mukmin akan masuk besok, syurga lain. Maka itu tak betul. Syurga hak Nabi Adam, syurga hak orang mati syahid ni masuk bila tu seperti tadilah. Dan syurga orang-orang mukmin akan masuk akan datang tu syurga yang sama, bukan syurga lain. Sebab apa? Ada yang mengatakan Nabi Adam dulu duduk dalam syurga lain. Syurga tu kata dia duduk dalam dunia ni juga. Itu pendapat tak betul. Dia kata wa qalatil mu'tazilah. Mu'tazilah dan sekumpulan ahli bid'ah dan lain-lain mengatakan bahawa syurga tu tak ada lagi, dan baru ada selepas bangkit esok pada hari kiamat. Dan mereka kata syurga Adam itu dikeluarkan daripadanya, bukan syurga ni. Wa zawahirul Quran was sunnah tadullu li madhhabi ahli al-haq. Tapi zahir Quran dan sunnah
menunjukkan benar hak pendapat ahli hak, yang ni pendapat ahli sunnah. Hak lain itu tak betul. Sebab apa? Alasan orang hak kata syurga tu bukan syurga hak sebenar, bukan syurga hak orang mukmin akan masuk, akan datang, ataupun tempat roh orang mati syahid dia pergi. Bukan syurga tu, syurga lain. Syurga mana? Dia kata dalam dunia ni. Syurga-syurga ni mana daripada tempat tinggi. Jadi Tuhan perintahkan supaya turun. Jadi tempat tinggi, kalau kita kata alik ulu alik ilih lah, kita kata gitulah. Jadi syurga tu duduk alik ulu seseolahnya. Jadi Allah SWT suruh turun dalam dunia juga. Dia faham gitu. Sebab apa? Sebab kalau syurga yang sebenar, lagu mana iblis boleh masuk, kata dia. Dia ambil tu. Lagu mana iblis tu boleh masuk, dia faham situ. Sebenarnya tak betul begitu. Iblis tu dia tidak semesti masuk dengan cara dia masuk dalam syurga. Tak ada sebut dalam Quran iblis masuk dalam syurga. Tak ada. Cuma dengan apa cara Allah SWT boleh buat, seperti kita kata dalam tanah. Orang atas tu telefon sekolah ni kan, boleh dengar sepatutnya. Balik dinding, tutup belakang, boleh dengar. Dengan cara lagu tu Allah SWT dengan hikmat dia boleh. Hak kata syaitan membisikkan, bisik tu lah lagu tak dilah. Bisik tu. Mana kalau kecek kohok, kita kata ni lagi mudah nak faham, sebab ada telefon, ada handphone. Kecek kohok je dengar ada pada sana, tidak nanti derah. Jadi tidak semesti berhadapan. Tetapi nampak gambar, dia nampak gambar, boleh Allah SWT boleh tunjuk. Seperti bila ni orang duduk kecek, kita boleh secara langsung kecek dengan dia, kita nampak gambar dia, boleh. Tidak semesti makna masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Quran sebut hak kata syurga, hak Nabi Adam tu, wa annaka alla tajua fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Misalnya dalam ayat tu, syurga tu ada jaminan mu tak akan lapar dalam tu, mu duduk. Hak tu syurga hak Nabi Adam dululah. Dan tak ada dahaga di situ. Kamu tidak akan kepanasan juga dalam syurga. Dia kata hak syurga hak dia buat dululah. Hak Nabi Adam duduk situ. Dan Nabi Adam tak payah fikir nak masuk, nak tutup aurat dia, tak ada fikir. Semuanya selesai laku. Syurga tu, kalau hak syurga lain dalam dunia ni, dia kena mikir ada dahaga, ada lapar, ada panas. Ini menunjukkan syurga tu. Syurga tu. Kalau kita tengok dalam Quran dan dalam sunnah, banyak sifat dia tu tidak seperti dalam dunia. Tidak seperti dalam dunia. Dengan sebab itu kita tak boleh kata syurga hak dalam dunia ataupun syurga lain. Kalau hak lain cuba royak, syurga mana? Syurga mana, duduk mana? Nama kau dia tak boleh royak. Lebih baik kita kata hak tu. Sebab apa? Daripada situ Nabi Adam dikeluarkan. Daripada situlah patut kita kembali. Kalau daripada lain, apa makna? Yang kesal sangat, yang sedih sangat, ni tempat yang memang istimewa tu, dikeluarkan manusia dengan hikmat Allah mari ke dalam dunia. Nak masuk situ pula syarat dia kepada dia suci. Tak boleh langgar perintah Allah. Orang yang ada dosa tidak layak masuk situ. Situ tempat suci. Nabi Adam dulu pun bila dia langgar perintah Allah, mana dia kotor dah, cemar dah. Bila cemar tak sesuai lagi duduk dalam tu, dia kena pergi duduk tempat lain. Tempat mana? Dipilih dunia. Dunia ni tempat cemar. Tetapi kita ada jalan untuk membersihkan jiwa kita, iaitu dengan cara ikut agama, ikut ajaran Quran dan ikut ajaran sunnah. Dia akan bersih. Bila bersih boleh masuk pula situ, baru ada makna. Kalau mula surga lain, surga tu tidak sempurna, tak pergi situ kau pula masuk situ kau pula, apa yang dikesalkan sangat. Jadi dari segi logiknya pun tak boleh, tak boleh diterima. Yang betulnya surga tu itulah mengikut zahir Quran dan sunnah. Imam Nawawi pun sebut gitu juga sini. Dalam hadis ini juga ada pengajaran apa dia, iaitu ia membuktikan adanya pembalasan kepada orang-orang mati berupa pahala, berupa siksaan sebelum kiamat. Sebelum kiamat ada nikmat orang panggil ataupun azab tu ada. Qadhi Iyad berkata, di dalam hadis ini ada pengajaran juga, iaitu bahawa ruh-ruh ni baqiyah, tidak mati. Hak mati itu tubuh saja, ruh tidak mati. Dengan sebab itu ruh orang baik dia akan mendapat nikmat, dan orang jahat dia akan mendapat siksaan.
Dan hak ni banyak sangat Quran kata dia, hadis dan athar, dan ini juga mazhab ahli sunnah khilafan li ta'ifatin minal mubtadi'ah. Tak kira lah, tak serupa dengan pendapat mubtadi'ah. Dia kata roh tu mati juga, roh mati. Ini pendapat ahli bid'ah. Qadhi Iyad berkata lagi, dia kata di sini roh-roh orang-orang mati syahid. Dalam hadis Malik, innama nasamatul mu'min, sesungguhnya ruh orang mukmin berada di dalam syurga. Dalam Muwatta' Imam Malik dia sebut innama nasamatul mu'min tayrun fil jannah. Ruh orang mukmin itu adalah burung di dalam syurga. Dia sebut gitu. Bukan seperti burung, bukan di dalam perut burung. Bukan. Tak apalah. Jadi roh tu tidak mati. Yang matinya jisim, dan jisim itu akan dimakan oleh tanah, kata dia. Dan kerana dalam hadis ini Allah SWT akan mengembalikan kepada jasad dia pada hari kiamat nanti. Mengembalikan roh itu kepada jasadnya pada hari kiamat nanti. Pada itu dia sebut pula, Qadhi Iyad kata dalam hadis Malik, nasabatul mu'min. Di sini syuhada, orang mati syahid. Sebab apa? Sebab di anna hadhihi sifatuhum, ini adalah sifat mereka, iaitu ahya' inda rabbihim yurzaqun. Ada pun orang lain hak tidak mati syahid, iaitu ditunjukkan kepada dia sahaja nikmat, ditunjukkan kepada dia sahaja nikmat pagi dan petang. Dia duduk di alam barzah, ditunjuk kepada dia, hak ni syurga yang kamu akan dapat. Dia tunjuk. Petang tunjuk pula. Begitulah seterusnya. Neraka pun lagu tu juga. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Neraka ditayangkan kepada mereka pagi dan petang, kepada hak jahat. Supaya tu juga. Ada juga ulama yang mengatakan ruh orang-orang mukmin itu duduk di halaman perkuburannya. Ada juga. Sebenarnya dia sebut sini sikit lah. Sebenarnya banyak sebut ni berkenaan dengan ruh ni. Banyak benar lah cerita ni. Ada yang kata bila mati ni duduk di halaman ataupun di bahagian atas perkuburan dia. Ada yang mengatakan bila mati maka duduk fi a'la illiyin, fil mala'il a'la, duduk di kalangan para malaikat, ruh-ruh suci. Ada juga yang kata gitu. Ada juga yang kata bila mati dia tak boleh naik sakok, duduk di alam rendah sahaja, walaupun dia orang mukmin. Sebab apa? Tertahan oleh hutan dan sebagainya. Ada yang mengatakan roh tu sebahagiannya masuk dalam syurga, masuk dalam syurga. Yang ni orang hak mati syahid. Tapi kalau mengikut riwayat Malik, bukan orang mati syahid saja, tidak khusus dengan orang mati syahid saja, bahkan orang yang istimewa di sisi Allah, mukmin sebenar, akan masuk juga dalam syurga. Masuk syurga tu bila? Lah ni selalu ruh dia, bukan tubuh dia. Gitu. Sebab itulah digambarkan dalam hadis ni dia duduk dalam perut burung, maknanya bukan dalam tuan dia hak sebenar. Sementara, tapi dia bebas, ruh tu bebas. Ada kalanya dalam bentuk gitu, digambarkan begitu kepada Nabi SAW. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan seperti burung yang bebas terbang ke sana kemari. Nak rayaknya bebas. Ruh dia tu, bukan tubuh dia. Tetapi hak selepas pada mahsyar besok, hak tu sekali dengan tubuh dia. Tubuh dia tu bercantum semula dengan ruh. Seperti mana dalam dunia. Tapi dalam dunia ni pun sebenarnya bukan ruh yang bercantum dengan tubuh tu. Yang bercantum dengan tubuh itu nafs. Sebab itulah dalam Quran kita tengok tak ada satu ayat pun yang sebut ruh ni mati. Tak ada. Yang mati itu nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Anfus juga nafs, ada roh. Tapi dalam hadis ada. Boleh jadi roh tu dipakai dengan makna nafs. Sebab apa? Dia mempunyai hubungan yang rapat benar dengan roh tu. Nafs itu. Jadi nafs itu yang ada dalam tubuh kita. Bila nafs itu dikeluarkan, roh tu suku. Dia ada 2-3 kekal. Walaupun ada banyak lagi pendapat. Ini pendapat saja. Ini pendapat. Dia ada 70 pendapat ulama kita tentang roh. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Bagi anaknya setuju hak ni. Iaitu roh tu benda lain. Hak ada dalam tubuh kita ni nafs.
Bila kita mati, cabut nafs itu. Ruh tu tetap duduk suku, tetapi dia ada hubungan dengan tubuh kita, dengan nafs itu. Besok bila dilepas pada mahsyar besok, kira-kira bercara apa semua selesai, bercantum semula dalam bentuk yang paling sempurna. Ruh, nafs dan tubuh manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak mungkin ada kekurangan dia, ada kelemahan dia, ada kecacatan dia, tak ada. Itu tempat dia, tempat yang sebenar. Sementara tu dalam bentuk ruh tu, dalam bentuk ruh. Adapun hak nafs dengan tubuh ni ditanya, ruh tu pun mari jugalah. Ruh tu pun mari juga. Seperti mana kita hidup ni, ruh tu pun ada juga. Macam pancaran dia tu tetap ada. Pancaran kita ni kena sokmo, pancaran ruh, kena sokmo. Bila putus nafs ini daripada tubuh, maka tak ada lah dengan tubuh kita. Tapi pada ketika-ketika tertentu Allah Subhanahu Wa Taala nak beri boleh. Dengan sebab itu dalam ni dia sebut panjang lah ni, ruh ni ada, ya, ruh tu setengah-setengah ruh tu dia bebas pergi ke mana-mana, bebas. Tetapi Ibnul Qayyim dalam kitab dia, Kitabur Ruh, dia kata hak semua ni bukan kepada semua. Hak ni gini, hak ni gini tu, hak ni lagu ni kadang, hak ni lagu ni. Bukan setiap ruh tu lagu tadi. Setengah-setengah ruh dia pergi ke Malaul A'la, alam yang tinggi, tempat ruh suci. Setengah-setengah roh masuk dalam syurga. Setengah-setengah roh tu berlegar dalam dunia ni. Ada juga. Ni terpulang kepada masing-masing. Terpulang kepada masing-masing. Mana tak masuk dalam syurga. Ada juga yang mengatakan roh tu dia pergi mana? Duduk di luar syurga, tetapi dia mendapat bau dan luak syurga tu dia dapat. Dia tak masuk dalam syurga. Ada juga yang kata begitu. Pendapat tu banyak. Tetapi kalau kita tengok banyak hadis-hadis ni, Anak saya duduk mana? Kata sahabat tu, mati. Nabi SAW kata dalam syurga. Apa makna dia kata dalam syurga? Kalau dalam syurga tu tak masuk lagi seperti dengan orang lain juga. Dan kalau kita pakai pendapat ni masuk selalu ni, tak ada lah orang Mu'tazilah kata tu. Dia kata syurga nak ada agak dia lah ni. Kalau dah ada pun tidak masuk juga. Selesai dengan ada hadis-hadis ni, mana masuk dah. Tapi masuk tu tidak sempurna, ruh saja. Seperti mana sebelum pada kita wujud dalam dunia ni, roh kita ada dah. Mana roh Allah SWT buat dah. Cuma bila ada tubuh, dia ada kaitan dengan tubuh. Dia ada kaitan dengan tubuh. Walaupun ulama ada yang mengatakan dalam tubuh kita tu roh lah juga. Di sini dia sebut, tak apa. Dia kata, Qadhi Iyad berkata, hak mendapat nikmat dan azab tu adalah satu juzuk daripada jasad. Yang ni roh yang merupakan satu juzuk daripada jasad. Ini satu pendapat. Hak ni lah duduk seksa, duduk azab, duduk nikmat ke apa. Yang keduanya, ada ulama mengatakan tak tahu hakikat. Itu tak usah kecek, kata dia. Tak boleh nak gambarkan ruh ni lagu mana. Ini manusia tak tahu tentangnya. Dia pegang dengan qulir ruh min amri rabbi. Ahli-ahli falsafah pula, ada ahli falsafah, bukan semua. Dia kata ruh ni tak ada ruh. Ada ni kesan madah, kesan benda. Tubuh kita ni benda. Jadi itu adalah gejala benda, kata dia. Yang ada bersama manusia, ruh. Ruh tu sendiri tak ada, dia kata. Lepas tu jumhur atibba, kebanyakan doktor, dia kata ruh ini adalah satu wak yang sangat lembut dan mengalir di dalam tubuh manusia. Ada di dalam tubuh manusia. Dia kata gitu. Ramai pula guru kita pula kata Qadhi Iyad. Dia kata roh tu kan dia. Hidup tu lah roh. Hidup tu lah roh. Dia kata lagu tu. Hak lain pula dia kata roh itu ialah jisim. Yang supaya air, supaya angin, yang lembut, lebih halus lagi daripada hak tu. Mutasyabikan lil jism. Dia ni ada menyerap di dalam tubuh manusia. Tubuh ni jadi hidup dengan sebab adanya ruh itu. Ada. Dan bila berpisah dengan tubuh jadi mati. Gitu. Ada pula yang kata ruh ini adalah sebahagian daripada jisim. Sebab itulah dia katakan masuk, keluar. Itulah sifat jisim. Dan sampai dekat halqum, dia kata falaula idza balagatil hulqum, misalnya. Ini sifat dalam tubuh ni. Mana siapa dalam dekat halqum menunjukkan ada dalam tubuh. Ia adalah sebahagian daripada tubuh. Ada pula kata lagu tu. Dan ada yang pula kata ia adalah jisim latif,
yang rupanya adalah seperti rupa Tuhan dia. Seperti mana kita mimpi, kita pergi mana-mana kan, jalan. Kita nampak kita tu kan tubuh kita. Itulah roh kita. Roh kita tu ialah serupa dengan kita. Tapi kita tak boleh pegang. Gitu dia kata. Dalam rupa surah manusia. Dakhilal jism, dalam tubuh manusia. Dia boleh keluar pada ketika tertentu, misalnya dalam mimpi, ruh tu keluar. Orang panggil ruh yaqazah. Bukan ruh hayat. Kalau ruh hayat tu keluar, mati. Ruh yaqazah tu, ruh kesedaran itu. Hak ni dia keluar dalam bentuk tubuh dia. Ada pula syekh-syekh kita kata, ini adalah nafas yang keluar masuk, yang kita tarik dan kita keluarkan. Itu adalah ruh. Ada pula yang kata ruh itu darah, kata dia, dalam tubuh manusia. Macam-macam pendapat. Tetapi Imam Qadhi Iyad ini, dia kata hak paling betulnya di sisi ashab kita, mana orang-orang kita, ulama-ulama kita, ruh itu adalah jisim juga, latifah, yang lembut, halus, mutakhallilah fil badan, yang menyerap ataupun ada di dalam tubuh manusia. Bila dia berpisah dengan tubuh, jadi matilah. Itu sebahagian yang disebutkan di sini tentang ruh itu. Hak mana hak sebenarnya tak tahu. Cuma masing-masing, misalnya anda kata tadi, ruh ni suku, dia bukan tubuh, bukan nafs itu. Hak mati itu kata cabut nyawa tu orang panggil itu nafs. Ruh ni bukan nyawa, muka lain. Tetapi ia adalah ibu bagi nafs itu. Ibu bagi nafs, dia mengawal nafs itu. Dan hak ni masuk syurga, ruh ni masuk syurga berdasarkan hadis-hadis. Kita kata begitu je lah, berdasarkan gitu. Dan masuk tu masuk selalu. Seperti Qadhi Iyad kata, ada beberapa pendapat kan tadi, antaranya hak masuk selalu. Dan kalau kita terima pendapat ni senang, tak ada lah orang kata surga awak ke dia, saja-saja ada, memang sudah masuk dah. Bahkan dalam riwayat Imam Malik dia sebut nasamatul mu'min tayrun fil jannah. Nyawa orang mukmin itu, yakni ruh orang mukmin itu adalah burung dalam syurga, yakni bebas ke sana kemari dalam syurga. Bebas tu bila? Kalaulah kemudian orang lain pun masuk sepotula juga, tak ada kelebihan lah. Atas dasar tu kita kata benda lain. Tapi hakikatnya wallahu a'lam. Gitu lah. Orang-orang lain pun kata gitu juga. Dia bahar-bahar, akhir sekali dia kata wallahu a'lam. Sekadar tu lah. Cuma sekadar kita kemukakan sokongan daripada hadis. Mungkin itu yang betul. Hakikatnya serah kepada dia. Tak tahu hakikat. Gitulah. Jadi di sini ruh tu dia kata bergantung di aras. Aras ni bagi syurga kita kena faham. Aras ni adalah sistem alam kejadian Allah. Kursi adalah sistem alam kejadian Allah juga. Bukan kursi ni kursi yang kita duduk ni, tak. Nama saja serupa. Dia adalah sistem alam. Sebab kita sistem dunia, sistem solar, galaksi, nibola dan sebagainya. Itu sistem hak kita tahu. Hak ni semua ni hak kita tahu, manusia tahu ni, bawah lagi, atas pada tu ada lagi. Semuanya ni dalam lingkungan arash dan kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita kata nak wujudnya bumi ni, nak boleh ada hidup pada bumi, kena ada matahari, kena ada bulan, kena ada gon ni, kena ada gon ni. Dia kena ada hak nombor satu sekali, arash dengan kursi. Hak tu. Hak tu lah. Kalau kita langit kita mana bumbung bumi, langit kita kata langit. Bumbung surga arash. Itu bumbung dalam syurga. Tak ada dalam langit ni. Langit ni tak ada. Jadi arash itu adalah bumbung surga. Gitu. Luar lah. Sebab hak ni semua ni duduk dalam tu, dalam sistem hak luar tu. Hak ni pos luar mana dah. Nak sampai ke bulan tu bukan main habis PT. Bukan main habis PT. Persediaannya macam-macamnya. Nak sampai ke situ, padahal paling dekat tu pun bawah langit, bawah lagi, tidak lagi langit pertama ke apa, tak tahu mana. Hak ni wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi, muat dalam kursi. Tu dia. Maknanya sistem langit dan bumi ni duduk dalam kursi, dalam sistem kursi. Gitu.
Ini mana sistem alam Allah SWT. Jadi tergantung di situ. Dalam bentuk qanadil, qindil ni lampu hiasan, comel tu kan. Itu qindil. Ini yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Apakah hakikat dia? Ulama-ulama kata kita tak tahu juga hakikat dia. Yang ditunjukkan kepada Nabi, apakah sebenarnya begitu ataupun itu hanya takbir saja, macam alam mithal yang ditunjukkan kepada Nabi SAW. Mana bukan itu sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan kepada Nabi, susu. Dia minum susu, maknanya ilmu. Bukan susu mati, ilmu maknanya. Air, maksud dia gini. Adakah hak tu ada takbiran dia juga? Hak tu macam-macam lah kata. Dia kata menunjukkan satu tempat yang istimewa. Ni hak ta'wil. Hak tidak ta'wil senang dia kata. Kita tak tahu, serah Tuhan. Hak ta'wil dia kata satu tempat yang istimewa. Lepas tu bebas dia, burung tu maksudnya bebas, digambarkan seperti burung. Sebab kalau burung ni di kalangan makhluk kita fahamnya, binatang yang kita faham dia lah yang paling bebas, sebab dia ada sayap, boleh pergi ke mana saja dia nak pergi. Itu adalah majaz, itu adalah isti'arah kata dia, bukan sebenarnya burung. Mari pula orang lain, ini dia kata inilah dalam ajaran Islam ni pun ada juga akidah tanasuh ataupun inkarnasi. Yang ni bila mati orang ni ruh dia termasuk dalam makhluk lain. Kalau dia ni orang baik, masuk dalam makhluk yang molek lah, yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Tak tahulah, takut masuk dalam ikan flower horn ke apa dia. Yang dimulia jadi mahal, orang letak tempat istimewa ke. Nah, itu mengikut fahaman dia lah. Ada yang jadi katok yang orang sepak ke. Nah. Orang sepak, orang hamba, orang itu dengan lidi, penyapu siapa dan sebagainya. Nak jadi gapo? Orang kejar kau hamba. Tak tahu. Kalau baik, masuk dalam makhluk yang baik. Kalau buruk, jahat, masuk dalam makhluk yang jahat. Dia kata lagu, maknanya azab tu dalam dunia, nikmat tu dalam dunia juga, pembalasan. Itu tak betul. Itu buat-buat mulhid, ajaran-ajaran macam Hindu ke apa, dia faham lagu tu lah. Islam ni tidak. Hak ni kalau kita nak terima hak ni dalam makna dia ya zahir, dalam syurga ni, bukan dalam dunia. Bukan dalam dunia ni. Hak Sa'di dalam dunia, hak ni sebagai balasan. Kita kata apa yang lagu tu nya, orang lain yang buat jahat, katok itu pula yang menerima azabnya. Apa katok buat, apa salah dia? Dengan sebab itu buat dia tak si makan tu. Sebab apa dia kata, mana tahu takut ayah kita duduk dalam tu. Kalau kita sembilan ayah kita. Itu falsafah dia lah. Agama falsafah. Tak boleh lagu tu. Hak ni cerita ni akhirat, alam barzakh, bukan alam dunia. Kalau kita nak terima hak zahir ni pun, kalau kita nak ta'wil seperti ulama yang ta'wil tu, dia kata lagu tadi, mana dia bebas pergi dalam syurga tu ke tempat mana yang dia mahu. Lepas tu dia balik pula situ, ke tempat tu. Apa yang digambarkan gini, ulama-ulama sebutlah, orang mati syahid ni duduk di dalam burung. Lepas tu masuk tempat di tempat kandil tadi, ataupun kindil tadi, lampu tu, lampu hiasan. Sebab tubuh dia tu sudah hancur. Sebagai balasannya Tuhan beri dia duduk dalam tubuh lain. Tubuh lain yang bebas. Gitu dia jawapan dia je. Hakikatnya kita tak tahu. Lepas pada tu Allah SWT jenguk. Jenguk ni dengan jenguk yang sesuai dengan dia lah, yang tidak serupa dengan makhluk. Seperti dia kata tengok ni kita tak boleh kata serupa dengan makhluk. Tengok dengan mata ke apa, tidak. Yang layak dengan dia. Tuhan pun tanya, nak gapo dia lagi? Waktu kata nak gapo lagi kita? Bebas dah pergi ke sana kemari ni, tak ada nak gapo. Tuhan tanya 2-3 kali. Nak rayaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia tu suk tak ada. Tak boleh nak rayak. Tak boleh nak rayak, tak ada gapo. Dua ulang lagi. Akhir sekali, kerana kelebihan yang begitu dia dapat tu, dia minta dengan Tuhan. Kalau itu kan, minta biar ruh ni balik kepada jasad. Tengok, ruh balik kepada jasad. Jasad duduk dalam dunia, ruh tu duduk lain dalam syurga. Maknanya suatu ketika nanti ruh tu akan bertemu dengan jasad. Tetapi Allah SWT tak beri hak tu. Sebab kalau balik dalam jasad, dalam dunia ni tempat beramal. Sedangkan dia tu sudah berada di tempat balasan, menerima ganjaran, menerima pahala, bukan tempat beramal. Dah tak ada dah
peluang bagi dia untuk bersusah payah, tak ada ruang dah bagi dia. Dengan sebab tu, bila dia jawab lagu tu, Allah SWT aku biar, tak kata apa. Maknanya tak ada arah tu, tak boleh nak royak pokok ni. Tak boleh nak royak nak gapo. Sempurna sangatnya nikmat yang mereka dapat. Kalau ada sebut tu bukan dunia tu dah. Dunia lain. Dunia tu sudah tak ada dah bagi dia. Gitu. Lepas pada tu bab fadlil jihad war ribat. Sekat tu lah, wallahu a'lam.